Perubahan iklim dan kesan fenomena El Nino yang melampau telah menjejaskan sebahagian operasi loji rawatan air yang bergantung kepada sumber air permukaan. Justru itu, negara perlu bersedia dengan jaminan sumber bekalan air berterusan. Berbanding dengan air permukaan, akuifer air bawah tanah berdaya tahan, resilient terhadap perubahan iklim dan fenomena El Nino yang berulang. Sumber air bawah tanah wajar dibangunkan untuk membekalkan air secara konjungtif di loji-loji rawatan air (LRA) yang menghadapi masalah kekurangan air semasa musim kemarau. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG) sebagai agensi tunjang berkaitan air bawah tanah telah diberi mandat melalui Majlis Sumber Air Negara ke-11 (MSAN 11) untuk melaksanakan kajian hidrogeologi bagi penilaian potensi sumber air bawah tanah di loji-loji rawatan air yang dikenal pasti oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN). Terdapat 3 zon utama iaitu Zon Utara, Zon Selatan dan Zon Sabah yang terdiri daripada 19 lokasi loji rawatan air terpilih yang disenaraikan untuk dilaksanakan kajian hidrogeologi. Skop kerja kajian hidrogeologi projek ini meliputi kajian awalan, pemetaan geologi dan hidrogeologi, survei geofizik, pembinaan telaga eksplorasi, pemodelan air bawah tanah, reka bentuk telaga dan pembinaan telaga abstraksi. Penilaian awal telah dijalankan di kawasan 19 buah loji rawatan air bagi mengenal pasti struktur-struktur geologi yang boleh ditemui di sekitar loji termasuk bagi penentuan garisan survei geofizik. Pemetaan geologi dan hidrogeologi di kawasan loji dan muka sauk telah dijalankan untuk mengumpul maklumat meliputi singkapan batuan, struktur geologi, keadaan geomorfologi, kawasan imbuhan air bawah tanah, lapisan tanah sub permukaan, kualiti dan paras air bawah tanah. Survei keberintangan dan pengutuban teraruh 2 telah dijalankan bagi tujuan mendapatkan maklumat dan gambaran litologi serta struktur geologi bawah tanah di kawasan 19 buah loji rawatan air yang telah dikenal pasti. Berdasarkan kepada hasil survei geofizik, sejumlah telaga eksplorasi bersaiz 2 inci dan telaga ujian 6 inci telah dikenal pasti dan dibangunkan di 19 loji rawatan air. Kerja-kerja penggerudian di dalam tanah menggunakan kaedah putaran lumpur manakala batuan keras menggunakan kaedah tukulan putaran. Kerja-kerja pembinaan telaga merangkumi pemasangan selongsong dan skrin, padatan kerikil serta pusuan udara. Ujian pengepaman meliputi ujian surutan berperingkat, ujian luahan tetap dan ujian pulih telaga. Pemodelan air bawah tanah dan kerja-kerja mereka bentuk sistem abstraksi air bawah tanah telah dijalankan di 4 buah loji rawatan air yang paling berpotensi. Loji rawatan air yang terlibat adalah Loji Rawatan Air Gunung Semanggol, Loji Rawatan Air Gurun, Loji Rawatan Air Cini dan Loji Rawatan Air Sultan Ismail. Berdasarkan kajian, LRA Gunung Semanggol Daerah Krian Perak telah dipilih untuk dibangunkan sistem abstraksi air bawah tanah untuk kegunaan loji dengan kapasiti 2.5 juta liter sehari. Kerja-kerja penggerudian di dalam tanah dan batuan keras menggunakan kaedah penggerudian dalam seperti kaedah putaran lumpur dan tukulan putaran. Kerja-kerja pembinaan telaga merangkumi pemasangan selongsong dan skrin keluri tahan karat, padatan kerikil serta pusuan udara. Ujian pengepaman meliputi ujian surutan berperingkat, ujian luahan tetap selama 100 jam dan ujian pulih telaga. Pemasangan pam selam dan panel kawalan telah dipasang untuk setiap telaga. Pembinaan telaga sistem abstraksi di Loji Rawatan Air Gunung Semanggol telah berjaya dibangunkan. Majlis penyerahan sistem telaga telah dibuat oleh pihak Jabatan Mineral dan Geosains kepada Lembaga Air Perak bagi kegunaan LRA Gunung Semanggol. Program pemindahan teknologi telah dilaksanakan sepanjang tempoh pelaksanaan kajian kepada pegawai dan kakitangan JMG. Sesi libat urus telah dijalankan bersama pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Lembaga Air Perak, Syarikat Air Darul Aman Sendirian Berhad, Syarikat Air Johor Sendirian Berhad dan Pengurusan Air Pahang Berhad. Mesyuarat projek meliputi mesyuarat kemajuan, mesyuarat teknikal serta pembentangan hasil laporan yang telah dilaksanakan sepanjang projek.